Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Arisha dari Kumpulan 7 akan membentangkan tajuk Serangan Ideologi Terhadap Pemikiran Umat Islam. Serangan pemikiran atau ideologi juga dikenali sebagai Al-Ghazwu Al-Fikri di dalam bahasa Arab. Ia adalah satu istilah kontemporari yang amat popular di kalangan umat Islam. Sebagai serangan yang bukan berbentuk fizik, ia mempunyai karakteristik yang hampir sama dengan brainwashing atau dengan istilah lain, thought control atau ideological reform. Setiap ideologi atau ajaran akan mendakwa mempunyai autoriti kebenaran dan berusaha meyakinkan pihak luar dengan pelbagai cara. Penerimaan kebenaran kepada pemikiran seseorang memerlukan pembersihan terhadap kepercayaan lama orang tersebut tentang makna kebenaran. Serangan pemikiran ini, apabila dilihat dari susunan katanya, sudah jelas bahawa dimaksudkan dengan serangan itu bukanlah secara fizik seperti menggunakan senjata atau apapun yang berhubungan dengan gerakan fizik seperti kekerasan, tetapi lebih merupakan serangan yang sepintas lalu, tidak kelihatan atau tidak disedari tetapi mampu menembusi akal, di mana akal seseoranglah yang menentukan gerak tubuh dan perilaku seseorang tersebut. Ideologi dan pemikiran baru yang datang dari Barat dibawa masuk ke dunia Islam seumpama sekularisme, kapitalisme, sosialisme, nasionalisme, hedonisme, feminisme dan lain-lain. Ia ditambah pula dengan proses globalisasi yang sedang berlaku di seluruh dunia. Maka ia telah menghasilkan suatu perubahan yang agak drastik terhadap pegangan akidah dan pemikiran umat Islam. Seterusnya saya akan memberi laluan kepada Mai Sarah untuk melanjutkan perbentangan ini. Sekian, terima kasih. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Nadia Hasar binti Jasmine. Di sini saya akan membahaskan berkenaan tentang jenis-jenis ideologi Barat terhadap umat Islam. Pertumbungan antara Islam dan pihak Barat kini beralih kepada medan akidah dan pemikiran. Barat menggerakkan 1001 senjata dan wasilah dalam usaha mereka menyelewengkan umat Islam daripada landasan kebenaran. Antara ideologinya adalah seperti sekularisme, kapitalisme, rasionalisme dan hedonis yang boleh membawa kemudaratan kepada mucara umat Islam iaitu iman. Fahaman-fahaman yang telah dinyatakan adalah kaedah-kaedah atau cara yang digunakan oleh pihak Barat untuk menggerakkan usaha weterisasi mereka. Ini dapat dilihat kepada proses pembaratan sesebuah negara yang tidak berlandaskan kepada ajaran Islam dalam urbanisasi, modernisasi dan perindustrian. Gerakan weterisasi ini didasarkan oleh Orientalisme dan Kristianisasi melalui dua cara iaitu pendidikan dan media massa. Motif sebenar pihak Barat dalam gerakan ini adalah untuk menerapkan pemikiran Barat kepada umat Islam sehingga mengeluarkan nilai-nilai Islam daripada jiwa dan diri mereka. Gerakan ini juga bermatlamat untuk memaksa falsafah materialisme dan tuntutan metodologi dalam kajian serta meletakkan pemikiran Barat bahawa agama sudah tidak relevan lagi dalam era globalisasi saat ini. Senario pertembangan antara Islam dan musuh-musuh tidak pernah berakhir. Sejak kebangkitan Rasulullah SAW membawa risalah Islam sehingga hari ini, Islam tidak pernah Islam sentiasa dicabar dan tercabar. Musuh sentiasa memerhati gerak-geri Islam dan tidak henti-henti mencari peluang untuk merosakkan Islam. Umat Islam mestilah bersedia menghadapi cabaran ini sekiranya mahu melihat kembali
Islam menerangi dunia yang sekian lama dilutupi awan mendung. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Rahma binti Azharuddin dari kumpulan 7. Seperti yang telah kita ketahui, serangan ideologi telah menyasarkan dan menyerang pemikiran umat Islam, terutamanya golongan remaja. Hal demikian kerana golongan ini mudah goyah dan cepat terpengaruh akan budaya dari Barat. Oleh itu, banyak pendekatan yang telah dibuat oleh IPT untuk mengatasi serangan ideologi Barat ini, dan antaranya adalah pendekatan pengajian Islam seperti pengajian tafsir Al-Quran, pengajian hadis, pengajian akidah dan pengajian pemikiran Islam. Ini bagi meningkatkan ilmu pengetahuan Islam dalam diri remaja sendiri. Selain itu, IPT telah menghasilkan banyak penyelidikan dan memfokuskan serta membahas perkara-perkara yang berkaitan dengan ideologi Barat, sama ada secara kepustakaan atau kajian lapangan. Ini bagi memantapkan ilmu pengetahuan remaja dan pelajar mengenai serangan ideologi terhadap umat Islam. Seterusnya, IPT juga telah menerapkan 2 kaedah, iaitu kaedah PBL, Problem Based Learning, dan kaedah kemahiran berfikir dan berkomunikasi bahasa Arab dan English dalam pembelajaran bagi membentuk mentaliti dan kaedah berfikir yang dinamik antara pengajar dan pelajar dalam konteks yang lebih terbuka dan kritikal berdasarkan dan berasaskan fahaman Islam. Dan akhir sekali adalah memberi galakan untuk menyertai seminar, ceramah umum dan lain-lain terhadap golongan remaja Islam. Institusi pengajian Islam di Malaysia berperanan dalam menganjurkan program yang dilihat berkesan dalam membincangkan isu-isu semasa, terutamanya isu ideologi Barat. Jadi, pendekatan IPT seperti berikut akan menjadikan perkembangan pengajian Islam di Malaysia selari dengan perkembangan pengajian Islam yang terdapat di IPT Malaysia. Oleh itu, akidah dan pemikiran umat Islam terutamanya golongan remaja dapat dilindungi daripada serangan ideologi dari Barat yang semakin luas pada zaman ini. Sekian saja, terima kasih.